wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 80. Muka surat 80, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ni atau pada kata bahawasanya syukur itu memaling oleh hamba. Situ. Dan bahawasanya, yakni ketahui olehmu bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Lebih tinggi ia syukur daripada sabar dan zuhud dan khauf dan lainnya, lain daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah. Kerana syukur itu dimaksud dia akan syukur pada dirinya. Dipanggil maksud lizati, pada diri itu. Bersalahan sabar. Sabar ni dimaksudkan daripada sabar akan mengerasi, melawan hawa nafsu. Dan bersalahan khauf, maka iaitu khauf dimaksudkan daripada khauf akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Dan bersalahan zuhud, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, melarikan kepada yang dimaksud. Dan bahawa syukur itu setinggi-tinggi pangkat, sehingga kan pada hadis yang sahih, mula-mula sekali orang yang dipanggil untuk masuk syurga adalah sekalian orang yang memuji, yakni yang syukur akan Allah pada tiap-tiap hal. Tu orang yang mula-mula sekali yang akan dipanggil masuk ke syurga adalah orang yang memuji, yakni orang yang syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap hal. Itu syukur. Jadi syukur ni setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia pangkat daripada sabar. Sabar tu tinggi dah pangkatnya. 300 pangkat, 600 pangkat, 900 pangkat. Sabar apabila diuji dengan bagai-bagai ujian daripada Allah, 900 pangkat. Tingginya pangkat sabar. Syukur lebih tinggi daripada pangkat sabar. Dan khauf dan zuhud dan lainnya. Ini bicara sifat mahmudah yang kelima daripada 10 sifat mahmudah dalam kitab yang ketiga, dalam kitab Penawar Bagi Hati ini.
iaitu syukur. Apa dia syukur? Apa dia takrifan syukur? Syukur ni terima kasih. Apa maksud syukur? Syukur ni memalingkan, menggunakan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia atasnya. Memaling oleh hamba, menggunakan oleh hamba, melakukan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia, dengan barang tu atasnya, atas hamba. Memaling ni kepada barang yang dijadikan barang kerananya. Apa barang yang dijadikan di kerananya? Iaitu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmahnya apa? Mengabdikan diri akan Allah. Jadi sekalian nikmat yang ada pada seseorang hamba, apakah hikmah Allah jadikan bagai-bagai nikmat pada diri hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barang yang dijadikan barang kerananya. Kerananya mana tu? Beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan contoh daripada pendengar, sifat sama yang Tuhan letak di telinga, dan penlihat tu contoh sifat basar yang Tuhan letak di biji mata. Tu nikmat yang besar daripada Allah. Syukur dengan makna apa? Guna telinga pada beribadah kepada Allah, guna mata pada beribadah pada Allah, dan kaki dan tangan. Kaki kuat, tangan boleh ni boleh digunakan. Ada orang kaki tak boleh guna langsung dah. Tangan ada tapi semuanya bertolong belaka. Tangannya tak boleh guna langsung. Nikmatnya apa? Kaki, tangan comel-comel. Jadi memaling oleh hamba, menggunakan oleh hamba kaki tangan ni kepada barang dia akan dikerananya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia syukur. Jadi kenapa kita gunakan nikmat yang daripada diri kita ni pada mengabdikan diri akan Allah? Sebab kita syukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Makna kita bersembahyang ni itu kesyukuran. Kita belajar agama itu kesyukuran. Kita buat ibadah itu kesyukuran. Buat maksiat itu kufur, nikmat orang panggil, bukan syukur akan nikmat. Orang tak sembahyang kafir. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan dengan sengaja, Nabi kata sesungguhnya telah kafir sebagai kafir yang terang. Kafir apa? Kufur nikmat, tidak syukur akan nikmat Allah. Bagai-bagai nikmat yang Tuhan berikan, semayangnya tidak. Itu kufur nikmat. Jadi orang yang bersembahyang ni orang syukur akan nikmat, dengan bahawa dia menggunakan segala nikmat yang telah jadikan kepadanya, kepada barang yang diberikan kerananya, iaitu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan nikmat harta, guna harta pada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta pada mengabdikan diri akan Allah, itu syukur. Syukur akan nikmat Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada kita. Kita didik zuriat tu mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Allah kurniakan zuriat. Besar nikmat tu. Bagi orang yang tak ada rezeki, tak ada lah dianya.
Usaha punya usaha, berobak punya berobak, rata reti berobak, siapa kesudah, tak ada rezeki, tak ada zuriat. Jadi Allah kurniakan zuriat, nikmat yang sangat besar. Syukurnya macam mana? Kita didik anak-anak kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita jadikan anak kita matlamat duniawi, bukan. Bukan matlamat duniawi. Tolak dunia, bukan tolak dunia. Sebab kita berada atas muka dunia, atas muka bumi. Tolak dunia kat mana? Nak tolak dunia macam mana? Anak-anak tu pun dunia juga. Perhiasan dunia kan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak perhiasan dunia. Ada ni. Bukan makna tolak dunia, bukan. Apa dunia yang ada di kita? Nikmat daripada Allah. Didik anak kita guna nikmat pada beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil syukur. Kalau semata-mata didik untuk duniawi, tak syukur gitu. Lepas tu macam mana dengan anak, akidah dia macam mana? Semayabang dia dengan ilmu ke tidak? Bak hati dia taat batin, maksiat batin tekan ke tidak? Tidak. Duniawi semata-mata. Itu bukan syukur. Ini besar ni syukur ni. Segala-gala duduk atas syukur lah. Apa yang Tuhan beri pada kita sebagai hamba ni, kita palingkan, kita retak, kita gunakan kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah akan Allah. Itu dia syukur. Dia katakan contohnya memalingkan akan pendengar telinga dia kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Itu contoh. Telinga digunakan untuk dengar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat yang sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syukur. Telinga dengar molek, mata comel, tangan kaki sempurna. Gunakanlah untuk belajar ilmu yang beri manfaat. Bukan hanya guna untuk belajar ilmu dunia saja. Dah tolak ilmu dunia, belajar ilmu dunia. Dunia untuk palingkan kepada akhirah. Dunia yang akan dipalingkan pada akhirah. Ilmu dunia yang ada dipaling pada akhirah. Dalam keadaan orang yang ada ilmu dunia tadi ni, ilmu asas agama, fardhu tauhid, fiqh, tasawuf lengkap. Dia belajar ilmu dunia belas tahun sampai keluar negara. Ilmu agama setakat fardhu ain sahaja. Fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf sahaja, tak banyak. Orang yang boleh belajar ilmu dunia sampai ke luar negara, makna budak cerdik, orang cerdik. Orang cerdik seumpama ni, kalau setakat nak lengkapkan ilmu fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf, simple sahaja. Sebab apa? Sebab mereka perlu belajar hanya sekali sahaja. Sebab mereka cerdik. Sebab tu mereka boleh belajar ilmu dunia sampai keluar negara. Kenapa? Cerdik. Tapi kecerdikan, nikmat daripada Allah, digunakan kecerdikan hanya untuk ilmu dunia sahaja. Ilmu fardhu agama tak belajar, tak mensyukuri nikmat, orang panggil. Bukan maksud belajar jadi alim ulama. Alim ulama tu alim fardu kifayah. Alim ulama tu alim fardu kifayah. Nabi jadi alim fardu ain je. Sebab ada yang belajar tu budak-budak cerdik.
Maknanya dia belajar simple saja. Dia faham molek-molek je. Dia cerita mudah je. Sekali yang lalu je belajar, dia faham. Sebab dia budak cerdik. Adakah ilmu dunia dia jadi ketinggalan daripada kawan-kawan dia? Adakah ilmu dunia jadi rugi? Kurang markah? Dah, budak cerdik. Ada apa-apanya. Dengan belajar ilmu fardhu ain tu, menggunakan sebahagian dari masa dia, tak jejah sikit abuk pun masa untuk ilmu dunia. Jadi kalau seumpama ni, ilmu dunia akan dipalingkan kepada akhirah. Bila paling pada akhirah, termasuk ilmu dunia adalah mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana? Hak tadi, hak lengkap ilmu agama yang memberi manfaat, fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Dia ilmu agama sendiri pun kalau tak letak susunan molek pun tidak memberi manfaat. Itu ilmu agama dah. Duk masjid surat tak pernah lari daripada majlis ilmu. Tak pernah lari daripada majlis ilmu. Ada orang lari, ada orang tak lari tapi tak peduli. Dia tidak istimak, dia tidak tuntut dengar. Dia hanya terdengar saja, dia malah balik. Dia tak peduli. Fokus dia tak ada. Cerita apa pun, apa pun dia ustaz mengajar, tak faham. Nak faham macam mana? Dia tak ada fokus. Otak dia melayang-layang. Tunggu nak sampai isyak, lepas tu nak balik bergelisah sekali. Dah kenapa? Dia ilmu asasnya tak ada. Pokok pakannya jahil tukir kita panggil. Tak ada asas. Nak mula je nak belajar fardhu ain, payah. Dia pun tak, dia tolak awal-awal lagi, tak peduli. Dia tak berhera pun, tak peduli walaupun tak lagi. Maknanya dia bukan berada di majlis ilmu. Dia bukan duduk majlis ilmu. Ni hak besok tukang ngucap. Dia panah ni ngucap. Ada ni jenis-jenis April ni dia ngucap. Dia tak boleh lama sikit, mula dah lama dah boleh dah. Terkadang tak pernah lari majlis ilmu, tak pernah buat masalah dalam majlis ilmu, tenang, relax je. Ada ni. Tapi pergi kepada fardhu ain tauhid, tak luluh. Fardhu ain fiqh basmayam, tak lepas. Lepas tu duk dengar apa? Duk dengar apa? Manfaat seumpama tu. Zahirnya majlis ilmu, belajar ilmu agama. Hak tadi cerita belajar ilmu dunia betul benar. Belajar ilmu dunia betul benar, belajar dengan guru yang ahli dunia betul benar. Yang mana terkadang ahli dunia tu bukan orang Islam pun, orang kafir. Dia belajar ilmu dunia. Tapi ilmu agama dia lengkap, fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu dunia yang dia belajar daripada orang kafir sekalipun, dia boleh palingkan pada akhirah. Mana apa? Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Ni dak ni, duduk majlis ilmu, dengar mengajar ilmu, ilmu agama Allah luar. Sebagian besarnya fardu kifayah, sebagiannya sunat kita belajar, sebagian kecil saja fardu ain. Tak pernah lari. Benda ni istiqamah, suka majlis ilmu. Lama mana duduk di masjid, duduk majlis ilmu bertahun-tahun, tiba-tiba fardu ain tauhid tak lepas, akidah pun tak betul, fardu ain fiqh tak lepas, sembahyang pun tak betul. Ada ilmu bermanfaat? Tak ada. Ini termasuk mereka yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini penting nak kena tu ilmu agama lah. Atu molek fardu ain hak mana, fardu kifayah hak mana, atu molek. Orang hak mengajar nombor 1, orang hak belajar nombor 2.
Orang yang belajar bertanggungjawab atas diri masing-masing. Orang yang mengajar nombor 1 tu lagi besar tanggungjawab, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah. Orang yang mengajar. Orang belajar ni tukang turun nombor 2. Tapi tukang turun nombor 2, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia kena jaga diri sendiri. Ada ni contoh makmum lah. Makmum bertanggungjawab atas diri sendiri. Dia akan kena soal nanti, mayang dia betul ke tak. Tok imam tanggungjawab tok imam, makmum tanggungjawab makmum. Makmum bertanggungjawab atas diri sendiri, tapi tok imam lagi besar tanggungjawab dia. Badan ni. Lepas tu kalau makmum bertanggungjawab atas diri sendiri. Kalau tok imam tu buat salah, dia tak boleh nak turut. Pada ni tok imam buat salah, biar. Kalau tok imam buat salah, kita ikut je lah. Tak. Makmum bertanggungjawab atas diri sendiri. Tok imam buat comel dah, makmum buat salah, sebenarnya dia tak sah juga. Dia akan bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Ni atas masing-masing. Tapi tanggungjawab tok imam dia depan, di nombor 1. Samalah tanggungjawab orang mengajar, dia yang mengajar, di nombor 1. Orang belajar nombor 2. Kalau belajar pun bertanggungjawab atas diri sendiri. Pastikan belajar betul-betul ilmu yang memberi manfaat, baru dipanggil mensyukuri akan nikmat, bagai-bagai nikmat pada kita. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, telinga comel, mata comel, apa dia lagi? Nak mari ke masjid, mudah je, kenderaan ada, semua tu nikmat belaka. Apa dia kita ada di kita? Lengkap, sampai bagai-bagai nikmat. Tapi guna dak nikmat untuk kewajipan. Ni hak ilmu fardhu ain, hak mula-mula. Sebab nak berakidah, ilmu fardhu tauhid kena sempurna. Nak semayang betul, ilmu fiqh nak kena lengkap. Nak pastikan hati itu bersifat ngesifat baik, tidak bersifat ngesifat keji, kena pastikan ilmu tasawuf lengkap. Waktu hak besar ni, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak berkaitan dengan syukur. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hadapan, masuk ke dalam syurga pun masih lagi ada syukur. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Masih lagi mengangkatkan kepujian bagi Allah. Masuk syurga pun masih lagi ada syukur. Dalam syurga sabar tak ada dah. Dalam syurga zuhud tak ada dah. Dalam syurga taubah, khauf tak ada belaka dah tu. Tapi dalam syurga masih lagi ada syukur. Syukur akan nikmat syurga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ni setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah. Lebih tinggi ia syukur daripada sabar. Sabar terdahulu kan. Sabar atas kewajipan 300 pangkat. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 pangkat. Sabar atas musibah ujian daripada Allah 900 pangkat. Tinggi sabar ni. Disebut dalam Quran 90 kali sebut berkaitan dengan sabar. Tinggi. Tapi tinggi lagi pangkat syukur dan zuhud dan khauf dan lainnya. Tinggi pangkat syukur. Kenapa syukur setinggi-tinggi pangkat? Kerana syukur itu dimaksudkan dia akan syukur pada dirinya. Dia baru maksud li zati. Apa maksud dia? Maksudnya buat ibadat, liya'budun, buat ibadat. Jadi buat ibadat itulah syukur. Syukur ialah buat ibadah. Jadi
syukur ni maksud bagi diri syukur tu. Apa maksud? Apa hikmah dijadikan manusia mengabdikan diri kepada Allah? Itu maksud dia. Jadi pada diri syukur itulah maksud, iaitu buat ibadah. Maksud pada diri syukur tu sendiri. Apa syukur? Buat ibadah. Orang buat ibadah adalah orang yang syukur akan nikmat Allah. Ni kedudukan syukur. Jadi dia buat ibadah siang malam ni lah kesyukuran. Syukur akan bagai-bagai nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Bersalahan sabar. Dimaksudkan daripada sabar akan mengerasi hawa nafsu yang menjadi wasilah kepada buat ibadah. Itu beza dia. Syukur tu buat ibadah. Buat ibadah itulah syukur. Sabar ni dimaksudkan daripada sabar itu akan mengerasi, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia halang ibadat. Bila dapat sabar, maka menjadi wasilah, tangga kepada maksud. Apa maksud? Buat ibadat. Wasilah tangga dia sabarlah. Daripada sabar pergi kepada buat ibadah. Jadi sabar ni panggil maksudun li ghairi. Dia bukan nak pada sabar, dia nak pada maksud sebenar buat ibadah. Tapi nak buat ibadah ni, tangga dia, wasilah dia kena mari daripada sabar. Jadi sabar menjadi tangga wasilah kepada maksud yang sebenar, iaitu buat ibadah. Jadi sabar ni wasilah. Jadi maksud bagi yang lain. Apa yang lain? Buat ibadah. Jadi maksud li zatih ni lebih tinggi daripada maksud li ghairi.